Kena belajar untuk tak sia-siakan peluang. Macam biasa bila dah lama tak buat video, dia dah jadi rutin lah. Aku minta maaf pada orang-orang yang DM aku dekat IG ataupun dekat Instagram. IG, Instagram sama kan. Komen dekat YouTube terutama sekali. Bukannya aku malas nak buat video. Siapa yang follow Instagram aku, dia tahulah apa yang aku buat. So aku minta maaf lah kepada orang-orang yang tak follow Instagram aku. So apa lagi? Follow lah Instagram aku. Dan promo tu. Matchday ke-13 antara pasukan KL City dengan pasukan Kedah. Dalam game ni, bagi pasukan Kedah, sebelum game kita boleh kata ada dugaan sikit lah. First kali Coach Aidil awal-awal dia tak berapa nak sihat. Dia positif influenza A kot, tak silap aku. Dan hampir-hampir dah dia tak turun dalam game ni. Tapi hujung-hujung tengok gambar dia ada sekali dengan player-player. Bila sampai dekat Lembah Kelang, tak dan kita nak tengok kalau Coach Victor bawa jadi lagu mana kan. Dan yang kedua, sebelum game ada juga berita yang katakan player Kedah ni nak dekat 9 orang tak boleh diturunkan dalam game ni disebabkan masalah kesihatan juga Tapi yang tu aku pun tak tahulah keaslian berita dia tu macam mana kan. Sebab aku baca pun kat WhatsApp je. Tapi kalau tengok first E malam tu pun tak adalah jauh beza dengan first E sebelum-sebelum ni. Player import Desi Marcel seorang je tak boleh turun. Kalau tolak hak injet tu lah. Hak injet tu jangan cerita. So mungkin boleh jadi betul dan mungkin juga boleh jadi tak betul. Dan untuk pasukan KL City dalam game ni, mereka berjaya untuk catatkan kemenangan lepas last kemenangan mereka bulan 5 hari tu dengan Sarawak United. Untuk rekod bagi pasukan tuan rumah dalam 5 game yang lepas, mereka ada 2 kemenangan, 2 seri dan 1 kekalahan. Dan dalam game yang lepas, mereka seri dengan pasukan Selangor, 1 sama. Dan untuk pasukan Kedah, rekod mereka ni tak berapa nak cantik sikit. Mereka ada 2 keserian. Mereka ada 2 seri, 2 kalah dan hanya 1 kemenangan. Tu pun dalam game yang lepas dengan Sarawak United 3-1. Daripada segi player, untuk pasukan KL City, Coach Bojan Hodak ada buat 2 pertukaran daripada game yang lepas dekat bahagian defense dengan bahagian midfield. Dan untuk pasukan Kedah, Coach Aidil ada buat 4 pertukaran juga dekat bahagian defense dengan bahagian midfield daripada game yang lepas. Kalau kita tengok on paper, based on prestasi semasa kedua-dua pasukan ni, advantage aku boleh kata seimbang lah untuk kedua-dua tim ni. Tapi itulah, rekod Kedah dekat Stadium Ceras ni tak berapa nak cantik sikit. Yang tu yang kita boleh kata advantage lebih sikit dekat pasukan KL tu. Untuk first half, gameplay kedua-dua pasukan ni, kita boleh kata mereka bermain lebih kepada open play lah. Tak ada salah satu pasukan yang main secara defense. So daripada situ kita boleh nampak kedua-dua pasukan ni memang nakkan kemenangan lah. Dan mereka perlukan gol awal untuk mereka teruskan momentum masing-masing. Dan dalam game ni, kalau hampa tengok balik betul-betul, dekat bahagian tengah tu, dia tak ada mana-mana pasukan yang lebih dominan lah. Sebab masing-masing boleh control ball dan masing-masing boleh pegang ball possession. Yang tu yang best tu. So game ni dia jadi tak boring lah. Sebab dekat bahagian tengah tu, dia jadi tempat untuk kedua-dua pasukan ni menang bola dengan banyak. Dan siapa yang ada kreativiti lebih, dialah yang akan pegang bola lama sikit daripada orang lain. Dan aku rasa benda tu lah yang paling obvious kita boleh nampak sepanjang 90 minit game ni. Tapi untuk pasukan KL City, mereka ni lebih cepat untuk settle down dalam game ni, terutama sekali dekat bahagian attacking. Sebab tu kita boleh nampak walaupun kedua-dua pasukan ni boleh control ball dan mereka boleh pegang ball possession, tapi gerakan untuk buat attacking tu, pasukan KL City lebih berbahaya awal-awal game. 5 minit pertama pun kita dah boleh nampak mereka dah ada 3 peluang berturut-turut. Nasib baik kena palang lah. Kalau tak, awal lagi dah kena. Lepas bahagian serangan pasukan Kedah dah boleh settle down dan blend in dalam game ni, barulah kita boleh nampak gameplay kedua-dua pasukan ni seimbang lah. Kalau tadi walaupun dua-dua pasukan boleh control ball, tapi KL City yang lebih banyak buat attacking. Tapi kali ni, dua-dua pasukan boleh control ball dan dua-dua pasukan ada peluang untuk buat attacking. Time ni lah yang buatkan fan-fan kedua-dua pasukan ni, orang kata tak senang duduk lah. Sat-sat kawan ni attack, sat-sat kawan ni attack balik. Dalam tengah duk attack tu, kena counter attack balik. Rancak. Barulah boleh tengok quality attacking dengan defense untuk kedua-dua pasukan ni macam mana kan. Dah masing-masing duk try antara satu sama lain. Time ni lah boleh nak nampak pun. Cuma masalah kedua-dua pasukan ni, yang aku nampak satu je. Bila masuk dekat kawasan final third,
final pass untuk cari striker tu tak berapa nak cantik. Benda tu lah yang buatkan striker mereka ni susah nak buat percubaan untuk cari gol. Aku rasa kalau kata final pass kedua-dua pasukan ni lawa dan sampai dekat kaki striker masing-masing, silap-silap kenduri gol malam tu. Cuma untuk pasukan KL City, kalau hampa perasan, hujung-hujung game waktu first half, mereka ni dah macam hilang fokus sikit. Dan time tu, kita boleh nampak pasukan Kedah ni memang ambil advantage lah. Tak putih-putih, mereka try untuk buat serangan. Dan hasil dia, minit ke-40, Kedah leading 1-0. Untuk second half, sebenarnya gameplay kedua-dua pasukan ni masih sama macam first half tadi. Tak ada sikit pun yang berubah. Cuma bagi aku, turning point KL City dalam game ni, penalti yang mereka dapat lah. Dan penalti yang Kedah miss. Yang tu yang paling mahal tu. Aku rasa kalau kata penalti yang Ronald Ngah ambil tu masuk, silap-silap KL City boleh down dalam game ni. Yalah, awal-awal mereka dapat penalti. Lepas tu tak dan 5 minit, player yang sama bagi balik penalti. Boleh mental tu. Gandingan Jordan Mintah dengan Paulo Josue dalam game ni, orang kata membuahkan hasil lah. Dan daripada mereka dua ni juga, KL City dapat second goal. Lepas daripada second goal KL City tu, kalau nak kata Kedah ni tak melawan, tipu lah. Boleh nampak, mereka cuba untuk cari balik gol penyamaan. Walaupun dah terlepas peluang penalti depan mata tadi. Aduh tak boleh brain aku. Tapi, disebabkan defense KL City ni terlalu compact, benda tu menyebabkan player Kedah ni susah nak pecahkan defense block pasukan KL. Dan benda tu paling obvious lah kita boleh nampak. Attacking force pasukan Kedah ni susah nak bergerak dalam kawasan final third pasukan KL. Cuma bagi aku, peluang yang betul-betul rugi bukan penalti tu. Penalti tu satu. Yang kedua, through ball cantik daripada Sarawak dekat Almardi tu. Yang tu patutnya gol tu. Tapi itulah, keeper pun dah tutup ruang. Hujung-hujung game, KL City dah mula turunkan intensity gameplay mereka. Dan mereka main lebih banyak kepada defense dan counter attack. Tapi kalau hampa perasan, dalam duk main counter attack tu, sekali-sekala attack mereka ni memang bahaya lah. Kalau kata ralik sikit tu, silap-silap, boleh gol lagi tu. Sebiji dua. Overall untuk game ni, bagi pasukan Kedah, kena belajar untuk tak sia-siakan peluang. Kalau tak, jadi macam dalam game ni lah. Kalau gol penalti tu, aku rasa at least boleh seri dalam game ni. Tapi itulah, nak buat macam mana kan? Tak ada rezeki orang kata. Dan untuk pasukan KL City, selain daripada kemenangan malam tu, Jordan Mintah dah buka akaun jaringan dia dengan KL City. Dan aku rasa hampir-hampir hat-trick dah malam tu. Man of the match, untuk pasukan KL, aku pilih Akram Mahinan. Player favourite kot. Mana boleh tak pilih. Dan untuk pasukan Kedah, aku pilih Sarawak. Relax ada main dekat bahagian tengah. Macam main petang-petang tu. So bagi anda yang menonton video ni, apakah komen hampa untuk game ni? Jangan lupa tinggalkan komen dekat bawah. Jadi itu saja video untuk kali ni. Jangan lupa untuk subscribe channel ni. Dan kita jumpa lagi pada bulan-bulan yang akan datang. Disebabkan defense sejak bila bilik ni dah nyamuk? Ayam tu kita duk cakap aku atas, dia duk sedut kat bawah. Aku rasa ramai je yang tak tahu aku balik pasal family aku meninggal tu. Semua yang subscribe tu bukannya follow aku pun gila. Mana tak tahu. Ada lah 10 orang. Sebenarnya aku tak ada semangat lagi nak buat video ni, tapi itulah, orang dah minta kan. Jom lah.